Hai, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi kita bersama dengan Cikgu Hananawati. Okey, jangan lupa subscribe, klik, okey. Kemudian boleh share Facebook, YouTube Cikgu dengan nama Niki, dan boleh follow page Facebook di Cikgu Lina Sainsku Sayang. Bertemu lagi kita di dalam kelas sains tahun 5. Hari ini dalam unit 2 manusia, iaitu kita akan mempelajari berkaitan antara sistem di dalam tubuh manusia, kepentingan penjagaan semua sistem di dalam tubuh manusia, dan yang ketiga, memelihara sistem di dalam tubuh manusia. Okey, kita akan melihat berkaitan, kepentingan dan cara menjaga sistem di dalam tubuh manusia. Jadi 4 sistem tubuh manusia yang telah kita pelajari. Okey, yang pertama adalah sistem rangka, yang kedua sistem pencernaan. Okey, sistem pencernaan ini telah pun kita pelajari tahun 4 ya, di tahun 4. Okey, kemudian kita ada sistem pernafasan, dan sistem yang paling utama adalah sistem peredaran darah. Okey. Jadi keempat-empat sistem ini saling berhubung, okey, di antara satu sama lain ataupun saling berkaitan. Kita lihat yang pertama, berkaitan di antara sistem peredaran darah dan juga sistem pernafasan manusia. Masih ingatkah kamu apakah organ pernafasan manusia? Iaitu paru-paru, yang mana udara mengandungi oksigen masuk melalui hidung ke bahagian trakea, seterusnya masuk ke dalam paru, dan di dalam paru nanti, okey, karbon dioksida akan dihasilkan dan dikeluarkan melalui trakea, seterusnya melalui hidung. Okey, jadi kita lihat berkaitan di antara kedua-dua sistem ini. Okey, jadi sistem peredaran darah membantu sistem pernafasan untuk mengangkut oksigen. Jadi oksigen yang terdapat di dalam paru nanti akan dialirkan ke seluruh tubuh badan kita untuk digunakan oleh badan manusia. Kemudian fungsinya untuk menyingkirkan karbon dioksida. Sistem peredaran darah membantu karbon dioksida disingkirkan dari tubuh badan, masuk ke dalam paru, kemudian keluar ke hidung. Itu adalah berkaitan di antara sistem peredaran darah dan juga sistem pernafasan. Seterusnya kita melihat berkaitan di antara sistem peredaran darah dan juga sistem rangka manusia. Jadi kedua-dua sistem ini saling berhubung kait, di mana sistem peredaran darah membantu mengangkut oksigen dan nutrien. Nutrien diangkut ke dalam sistem rangka supaya tulang-tulang kita mendapat nutrien untuk membesar. Jadi kalau kamu masih ingat, di tahun 2 kita telah belajar tentang tumbesaran manusia. Bagaimana kita boleh membesar? Badan kita membesar, tulang-tulang kita membesar, disebabkan oleh nutrien yang diangkut oleh darah. Manakala sistem rangka pula melindungi organ-organ di dalam badan manusia. Kita ada banyak organ. Kita ada paru, kita ada jantung, kita ada bahagian perut, kita ada bahagian usus. Jadi rangka melindungi semua organ di dalam badan manusia. Berikutnya kita lihat berkaitan di antara sistem peredaran darah dan juga sistem pencernaan. Mari kita ulang kaji sedikit berkaitan dengan sistem pencernaan. Sistem pencernaan terlibat antara usus kecil, usus besar dan juga dubur. Ini dinamakan proses penyahijaan. Jadi, apakah berkaitan di antara kedua-duanya? Sistem peredaran darah mengangkut oksigen ke dalam
sistem pencernaan. Jadi oksigen diangkut ke dalam usus kecil, usus besar kita. Okay. Jadi sistem pencernaan ini membekalkan nutrien ke dalam badan kita. Ianya akan diangkut oleh darah untuk ke jantung supaya jantung kita berfungsi dengan baik. Okay, maklumat ini boleh kamu dapat di dalam buku teks muka surat 34 dan juga 35. Jadi adakah sistem peredaran darah dapat berfungsi dengan sendiri? Apakah pendapat anda? Tidak. Okay? Jadi sistem peredaran darah tidak boleh berfungsi sendiri. Ianya perlu dibantu oleh sistem rangka, sistem pernafasan dan juga sistem pencernaan supaya ianya boleh berfungsi. Okay, setiap daripada mereka ini mempunyai fungsi-fungsi yang berlainan. Mari kita lihat buku teks muka surat 36 dan 37. Kita akan melihat beberapa contoh bagaimanakah setiap sistem tadi berfungsi dan juga saling berkait di antara satu sama lain. Okay. Kita lihat yang pertama, semasa seorang itu tercekik makanan. Jadi apabila kita tercekik makanan, sistem yang diganggu adalah sistem pencernaan, iaitu bahagian esofagus kita. Kalau kamu lihat buku teks, esofagus adalah satu saluran makanan yang disambung ke dalam ke mulut kita, bukan ke dalam mulut, ke mulut untuk membawa makanan ke perut. Okay, seterusnya ke usus kecil dan usus besar. Okay, selain daripada itu, ianya akan mengganggu juga sistem pernafasan. Jadi makanan yang terperangkap sebenarnya berada di dalam esofagus akan menghalang juga udara memasuki trakea dan akan menyebabkan kesukaran bernafas. Itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua ialah ketika kita patah tulang. Jika tulang kita patah, selain daripada sistem rangka, sistem peredaran darah juga akan diganggu. Bagaimana kita tahu ianya terganggu? Kaki kita membengkak, ataupun tangan yang patah akan membengkak apabila tulang patah. Tulang ini adalah sistem rangka. Bagaimana? Bukan bagaimana, mengapa kita perlu menjaga keempat-empat sistem? Kita ingat 4 sistem tadi, iaitu sistem rangka, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, dan sistem pernafasan. Mengapakah kita perlu menjaga semua sistem ini? Supaya ianya apa? Supaya ianya dapat berfungsi dengan baik. Jadi bagaimanakah cara kita boleh memastikan setiap daripada sistem tubuh manusia ini boleh berfungsi dengan baik? Jom kita lihat. Kita boleh menjaga sistem rangka kita dengan memakan makanan yang kaya kalsium. Contohnya susu dan juga telur. Selain itu, kita hendaklah melakukan aktiviti fizikal. Contoh aktiviti fizikal ini bergeraklah. Kita boleh mengayuh basikal, berenang. Maksudnya kena hidup secara aktif. Seterusnya, gunakan topi, keledar dan tali pinggang keselamatan semasa kita membawa motosikal ataupun membawa basikal ataupun kita menaiki kenderaan. Ini untuk keselamatan sistem rangka kita. Seterusnya, bagaimana kita memelihara sistem pernafasan, iaitu bahagian peparu kita. Yang pertama, tolong hindari tabiat merokok kerana asap rokok ini boleh menyebabkan banyak penyakit seperti asma, bronkitis dan juga kanser peparu. Peparu juga ataupun sistem pernafasan kita boleh dijaga dengan tinggal di persekitaran yang bersih.
Contohnya kawasan pedalaman mempunyai udara yang bersih. Maksudnya udara kurang tercemar. Jadi kalau udara kita bersih, kita akan kurang mendapat risiko penyakit. Seterusnya, kita hendaklah membasuh tangan dengan kerap. Kenapa? Untuk mengelakkan kita menyentuh hidung ataupun mulut yang di mana tangan kita ini tercemar dengan bakteria. Sekarang kita ada penyakit COVID-19. Sebab itu kita disarankan sentiasa mencuci tangan. Bagaimana pula kita hendak memelihara sistem peredaran darah? Yang pertama, kurangkan makanan berlemak. Apakah makanan berlemak? Makanan yang digoreng. Makanan apa? Contohnya ayam dan daging. Kalau sayur tak kurang lemaknya. Jadi kalau kita mengambil terlalu banyak makanan berlemak, ianya akan menyebabkan kolesterol berkumpul di dalam darah. Kolesterol ini bukan hanya ada di badan orang yang kurus, tetapi juga badan orang yang gemuk. Jadi ianya akan membentuk plak di dalam salur darah kita. Cikgu bagi contoh, hos itu tersumbat. Kenapa tersumbat? Kerana ada tanah di dalam hos itu. Jadi tanah itu adalah umpama plak daripada kolesterol. Jadi ini akan menyebabkan saluran darah kita terpaksa bekerja keras untuk mengepam darah ke seluruh badan. Jadi bagaimanakah kita boleh mengurangkan kolesterol ataupun mengelakkan badan kita daripada dihinggapi kolesterol? Kita boleh mengurangkan juga makanan yang tinggi gulanya, contohnya nasi, tepung, contohnya kita makan cucuk, itu makanan gula tinggi. Jadi untuk memastikan kita sehat, kita hendaklah sentiasa bersenam supaya otot jantung kita terus kuat. Seterusnya, bagaimana kita memelihara sistem usus kita, ataupun sistem pencernaan. Yang pertama, makan makanan yang kaya dengan serat. Apa itu serat? Kita dah belajar di tahun 3. Di dalam sayur-sayuran dan buah-buahan mengandungi banyak serat. Untuk memudahkan proses penyahpinjaan. Yang keduanya, kita haruslah minum air secukupnya untuk melancarkan sistem penyahpinjaan ataupun pencernaan. Jadi selain daripada itu, apabila kita menjaga semua sistem ini dengan baik, kita dapat menghindari obesiti ataupun masalah kegemukan. Jadi dengan maklumat ini tadi, cikgu harap kamu bolehlah merujuk juga ke dalam buku teks. Kamu boleh lihat rumusan muka surat 45 dan juga 46 di bawah tajuk imbas kembali. Jadi cikgu harap kamu boleh membuat ulang kaji secara sendiri. Terima kasih daripada cikgu. Sekiranya ada pertanyaan, bolehlah berhubung terus dengan cikgu. Terima kasih. Sehingga kita jumpa lagi di lain waktu. Bye-bye.